berkaitan dengan institusi zakat, dan telah pun bersedia bersama dengan saya secara panggilan video maya adalah Encik Abdul Basit Hamid, Ketua Division Operasi Agihan Asnaf Lembaga Zakat Selangor. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, lama tunggu untuk bersama dengan kami. Terima kasih atas kesudian ini Tuan. Mungkin yang pertamanya, saya ingin terus bertanyakan kepada situasi yang baru saja dikongsikan berkaitan dengan pinjaman Ahlong. Ada mangsa yang telah berkongsi keadaannya. Sebagai permulaannya Tuan, apa peranan institusi zakat di dalam sekurang-kurangnya membantu masa-masa sebegini Tuan? Pertama, terima kasihlah kerana menjemput lembaga zakat, mewakili institusi zakat untuk menerangkan peranan institusi zakat dalam keadaan COVID dan juga menangani insan-insan yang terjejas terutamanya dalam sudut Ahlong. Yeah. Peranan institusi zakat, kita kena, pertama kita kena tahu dia punya fundamental Ahlong ni. Ahlong ni adalah satu pinjaman yang secara riba, yang itu haram dari sudut agama. Yeah. So bila benda itu dari sudut agama haram, zakat tidak boleh digunakan untuk membiayai ataupun membantu perkara-perkara haram. Okay. Itu yang pertama. Faham. Tetapi kita tak bantu berkenaan dengan hutang kepada Ahlong. Okay. Tetapi tidaklah mengabaikan atau membiarkan insan-insan tersebut. Kebajikan dan juga keperluan hidup mereka dan keluarga mereka disantuni oleh semua institusi zakat. Okay. Contohnya dia ada hutang Ahlong. Tadi saudara tadi tu dia beritahu dia pinjam 1,500 dan menaik sampai berbelasan ribu. Betul. Hutang tersebut kita tolak tepi, tetapi dia memerlukan makan, minum, tempat tinggal, kesihatan, pendidikan dan sebagainya untuk keluarga dia. Yeah. Di situ peranan institusi zakat untuk menyantuni the other side of the coin. Kita pastikan Betul. Keperluan kehidupan harian itu cukup bagi beliau dan keluarga beliau. Yeah, dan selalunya bila when come to Ahlong ni, kita selalu menyatakan bahawa dia adalah satu yang indah di mata tetapi bukan secara hakikatnya. Betul. Memang mudah caranya, tapi benda yang buruk ni syaitan akan mengindah-indahkan. Kalau boleh kita elakkan. Betul. Dan tadi pemanggil tadi juga memberitahu beliau juga menyelesaikan masalah Ahlong tersebut melalui PPIM. Di Lembaga Zakat Selangor pun kami pun bekerjasama rapat dengan PPIM. Apa-apa kes Ahlong kita minta PPIM bantu cara mereka ada kepakaran dan sebagainya. Kebajikan keluarga tersebut dibantu oleh lembaga zakat ataupun institusi zakat di Malaysia, insyaAllah. Disantuni secara menyeluruh dari sudut pelbagai aspeknya. Saya jelas dengan perkongsian tersebut. Tuan, mungkin kita boleh kongsikan, ini satu era yang sangat mencabar dengan impak pandemik yang sedang melanda, dan kita nampak juga perkongsian sekarang ini di media sosial, media arus perdana berkaitan dengan peranan zakat dalam menyantuni asnaf terutamanya. Mungkin Tuan juga boleh mengambil kesempatan ini untuk berkongsi berkenaan dengan sekarang ini yang sedang dilakukan oleh pihak zakat dalam memastikan bahawa semua insan terpelihara dalam waktu yang mencabar ini. Itu tagline yang cukup besar tu, semua insan terpelihara tu agak risau juga lah, takut juga kita nak terima kan. Tapi insyaAllah itulah matlamat lembaga zakat ataupun semua institusi zakat, rakan-rakan saya di seluruh Malaysia. Matlamatnya untuk memelihara semua insan yang terjejas. Di Selangor apa yang kita buat adalah, pertama, sebelum kita membantu, kita mengenal pasti dahulu insan-insan yang terjejas. Oleh yang demikian, kita bekerjasama dengan majikan terus sekarang ini. Kita telah pun mendapat banyak data-data daripada majikan, kaki tangan mereka yang dihentikan kerja, yang disambung kerja dengan pengurangan gaji dan sebagainya. Kita hubungi pekerja tersebut, kita membanci dan membantu mereka tanpa mereka datang ke lembaga zakat. Dan nak ditakdirkan sekarang ni pula dalam keadaan PKP, kita terpaksa buat bancian siasatan semua dalam online, kena melalui video call dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah semua prasarana ini telah pun tersedia di institusi zakat, kita boleh teruskan. Dan seterusnya bila kita dah kenal pasti, kita menyalurkan bantuan kepada mereka. Yang pertama, yang paling utama adalah bantuan kebajikan. Yeah. Kita memastikan mereka ada tempat tinggal. Jika tertunggak sewa bulanan mereka, kita bantu. Jika tertunggak ansuran bulanan rumah, sebab itu trauma. Bila rumah ni, bank kejar, tuan rumah kejar, dia tak boleh tentram. So, kita uruskan perkara tersebut. Yeah. Kita juga memastikan bahawa pendidikan anak-anak sekolah dah bermula. Pendidikan anak-anak dibantu. Tapi malah ni kita bagi pakaian sekolah, tapi anak-anak tak boleh pergi sekolah. Keperluan mereka ni sekarang ni pula kena perlukan tablet dan sebagainya. Itu satu lagi perkara yang perlu dikaji dan juga perlu diteliti. Dan makan minum mereka, kita pastikan makan minum mereka cukup dalam keadaan yang munasabah, bukan mewah tapi munasabah. So ini semua telah pun disusun.
Dan untuk peniaga kecil, kita tidak mampu, zakat institusi zakat juga tidak mampu untuk mengeluarkan modal berjuta kepada seorang insan atau satu syarikat. Tetapi kita mampu mengeluarkan modal-modal kecil-kecilan dalam bentuk RM500, RM1,000, RM1,500 dan sebagainya untuk memulakan perniagaan seperti nasi lemak, menjual perniagaan kecil macam kerupuk goreng, keretek goreng dan sebagainya. Itu semua telah diusahakan supaya bukan saja kita memberi bantuan kebajikan, mereka juga boleh membina ekonomi daripada kecil ke besar. Betul. So, ini antara inisiatif yang sedang dilaksanakan supaya insan yang terkesan ini tidaklah jatuh dan terus duduk. Biarlah mereka jatuh seketika, kita menghulurkan tangan supaya dapat membantu membangunkan mereka dengan cara yang lebih stable, insyaAllah. Ya, supaya kelangsungan kehidupan itu dapat diteruskan. Tuan, banyak sekali perkongsian. Saya kira mungkin akan kita sambung nanti dengan perkongsian-perkongsian seterusnya, dan saya percaya dengan hashtag kami ada itu akan terus dapat dijalankan dalam usaha membantu semua yang memerlukan, Tuan. Terima kasih banyak akan sudi berkongsi bersama kami. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Itu dia Tuan Abdul Basit Hamid, Ketua Divisyen Operasi Agihan Asnaf dari Lembaga Zakat Selangor.